Salah satu gambar tu dia hidup tau. Maksudnya hidup, aku katakan ni macam mana? Gambar tu dia macam berkedip mata. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dalam channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Hari ni tajuk yang sama, travel, tapi kali ni berlaku di Melaka. Okey, sebelum aku jelaskan lebih panjang, aku beritahu kat korang, Melaka ni sebenarnya aku dah pergi banyak kali. Dan terjadi perkara pun pelbagai-bagai. Jadi kali ni aku akan selit sikit-sikit. Tapi aku tak cerita yang panjang. Mungkin insyaAllah panjang umur sihat tubuh badan, aku akan cerita di video yang lain. Maknanya aku akan buat satu video ni khusus untuk cerita di situ sini, sebab aku nak habiskan cepat part travel ni terlalu banyak part dia, sebab aku ada cerita lain yang lebih menarik nak cerita, nak share dengan korang. Pengalaman aku. Okey, sebelum aku nak mulakan cerita, aku nak bagi tahu sikit, nak berpesan sikit kepada yang DM aku untuk minta aku menjadi seperti YouTuber yang disuka tu. Dia ada cakap kat aku, akak boleh tak akak lepas ni kalau akak start video, bacalah doa apa semua, barulah gini sekian. Akak lepas ni kalau akak baca video, akak kenalah buat macam ni. Ada seorang sis YouTuber ni kan, dia macam gini. Okey, macam ni, biar aku jelaskan dengan terperinci ya. Okey, dia cara dia, aku cara aku. Ini YouTube channel aku, dia tu YouTube channel dia. Tidak semestinya aku tak start video aku dengan baca doa depan kamera ni menyatakan yang aku tidak berdoa di dalam video, sebab awak bukan diri saya, awak tak ada di tempat saya, awak tak tahu apa yang saya buat sebelum saya start video ni. Okay, dan awak minta saya jadi macam dia tu, aku rasa macam why? Dia dengan cara dia, aku dengan cara aku. Aku buat YouTube channel ni bukan sebab aku nak jadi macam someone, aku nak macam someone ni, aku nak macam someone tu, tak. This is my channel, aku ikut cara aku sendiri. Kalau korang tak berminat, tak apa, tak payah tengok. Kalau berminat, boleh teruskan tengok. Terima kasih sebab support. Dan untuk suggestion untuk menjadi seperti orang lain tu, aku rasa macam tak sesuai untuk bagi tahu kat aku. Sebab kalau yang baik-baik nak suruh aku ikut baca doa, Alhamdulillah aku start the video dengan baca doa. Cuma aku tak rakam apa yang aku buat. Dan kalau nak suruh aku jadi macam dia, sebab dia macam ni, dia cerita macam ni, dalam video dia ada jump scare, dalam video dia ada lagu gini, sorry, itu dia, bukan aku. Nama pun berbeza. Jadi janganlah disebabkan benda-benda macam tu nak penuhkan ruangan DM aku. Selagi aku tak balas, doa hantar. Dia macam what? Peristiwa ni berlaku masa aku nak pergi ke Melaka, rumah kawan aku. At that time cuti tau. Aku tak ingat cuti panjang ke cuti sementara ke apa. Yang pasti aku tak balik Cameron, and aku ikut dia balik Melaka sebab dia suggest kat aku, jomlah ikut dia balik rumah dia kan. Masa tu housemate kita orang yang lain pun ramai je, dan memang tak ada. So tinggal aku dengan dia, and kita decide untuk pergi ke Melaka. Aku pun follow dia. Tapi masa tu aku tak ingat kenapa kita orang jadi lewat. Aku tak ingat masa tu aku ada kelas dulu ke apa ke. Yang pasti masa kita orang kat TBS tu pun dah macam lewat, dah macam gelap sikit. And kita orang naik bas tu pun masa tu memang dah malam. Sampai di Melaka pun memang malam. Okay, kira peristiwa ni terjadi waktu malam. Okay, bila bas sampai, dalam bas tu dah ada penumpang tau. Tak silap aku dalam 4 ataupun 5 orang macam tu lah penumpang yang duduk belah-belah belakang. Tak ada belakang sangat. Belakang kan ada 4 yang straight tu. Lepas tu dekat tengah sikit macam tu. Jadi seat aku dengan kawan aku ni, dia nak kata belakang sangat pun tak, tengah sangat pun tak, sedang-sedang lah, lebih kurang macam tu. Masa duduk tu dekat dalam bas tu, sebelum masa baru-baru naik tu, aku macam bau busuk tau. Aku macam bau, dia nak kata bau-bau bangkai pun tak, tapi nak kata bau macam bau-bau kasut ke, bau kaki ke pun tak. Macam tak apa-apa perasan tau bau apa. Yang pasti tak berapa best lah. So korang boleh imagine tak, kan bas ada aircon, lepas tu dengan bau busuk lagi, macam tak boleh kan. Lepas tu driver bas tu, dia macam, aku tak tahu dia orang mana, orang negeri Sembilan ke orang Melaka, aku tak tahu. Tapi cara dia bercakap tu, sepanjang perjalanan tu mencarut je kerja dia. Dia macam bila kereta depan lambat kan, dia macam apalah ini semua, dia pam, dia maki, ini pam, dia maki. Penuh dengan makian je dalam kereta. So aku dalam kereta pula, sorry, dalam bas. So aku macam, apa hal driver ni? And then dia bawa laju gila tau. Aku dah jadi macam risau sebab aduh lah, dengan mulut je carut macam tu kan. Lepas tu bawa laju macam tu, kalau anything happen, ya Allah, berdoa-doa aku dalam bas tu masa nak boleh ke sampai tu kan. Jadi masa sampai je dekat stesen bas tu, mak kawan aku ni dah tunggu dah dekat stesen bas tu. Jadi kami pun turun. Bila dah turun semua, aku pun masa nak angkat macam beg kalas macam tu, tak silap aku macam tu kan. Aku pun tengoklah pakcik bas tu, sebab kita memang dah macam aku daripada awal, daripada dalam bas tu lagi, aku macam bengkak je tengok pakcik bas tu kan, driver bas tu. Sebab aku rasa macam kau tu dah tua, bawa penumpang pula tu, kalau mulut penuh dengan maki-makian semua, macam mana kan. Macam
tak syok lah orang kata kan, mulut tu kan. Lepas tu aku jadi macam nak pandang dia lah. Tu dah secara tak sengaja pun aku pandang dia, and then aku terpandang lah bas dia tu. Lepas tu kan aku cakap, masa first aku naik bas tu kan ada penumpang dalam bas tu, dalam 4-5 orang macam tu. Satu penumpang yang duduk belakang sekali tak turun. Aku pun pelik, kenapa dia tak turun? Rasanya macam bas tu daripada tempat lain and destinasi dia nak pergi Melaka. Patutnya dia turun lah waktu tu kan. Jadi bas patutnya memang dah stop kat Melaka, and then semua kosong. Aku tak tahu sebab memang mata tu semua orang turun kecuali satu orang penumpang tu yang duduk kat belakang tu. Aku pun macam tengok. Sementara tunggu kawan aku tu pergi kat mak dia tu kan, sebab tak nampak lagi kereta mak dia, aku pun pandang je kat orang yang dekat dalam bas tu. Sebab masa tu driver tu dah keluar, lepas tu pintu bas tu pun dah tutup. Jadi orang yang kat belakang tu, dia bukan orang tua, dia bukan orang muda, sedang-sedang tau. Dia kan duduk dekat seat belakang tu kan macam tinggi sikit. So daripada tingkap kita nampak lah dia macam ni. Lepas tu kan tiba-tiba dia macam tangan dia tu kan pam macam tu dekat bahagian tingkap bas tu kan. Jadi tingkap bas tu macam macam terbunyi lah macam tu. Lepas tu kan dia macam ni, dia tunduk, tiba-tiba kepala dia macam terus gelonsor tau. Jadi aku nampak dia punya leher je, faham tak? Tapi dia tak nampak pun macam dalam filem nampak darah meleleh apa semua, tak ada. Just kepala dia hilang, tiba-tiba nampak leher dia macam tu. Aku pun ya Allah, aku macam terkejut lah. Tapi masa tu sebab aku dah dewasa tau, masa tu aku macam terkejut macam tu je. Sebab before ni pun aku dah pernah nampak kejadian seperti tu tau, gangguan seperti tu. Jadi aku pun macam terus aku cari tempat lain. Aku macam tak ada peduli dah lah, aku tak nak ambil pot dah pasal dekat bas tu. Itu adalah peristiwa pertama. Sebaik saja aku sampai kat Melaka. So bagi aku macam no wonder lah benda tu ikut. Driver bas tu kuat sangat, macam carut dalam bas. Jadi nasihat aku, kalau drive kereta tu mulut kita tak boleh lantang sangat. Bukan masuk hutan je tau, kita kena berhati-hati dengan kata-kata kita. Drive kereta ke senang cerita anything lah yang kau buat ke apa, berurusan dengan orang ataupun ada orang lain di samping-samping kau, janganlah mulut kau tu terlalu lancang sangat, bahaya tau. Jadi setibanya aku dekat rumah kawan aku ni, ada beberapa perkara terjadi pada waktu malam tu, di mana rumah dia dekat bahagian ruang tamu tu ada tingkap tau. Aku terdengar macam bunyi ada orang cakar tingkap dia. Bunyi macam, kau bayangkan bunyi kuku yang tertarik-tarik. Macam tu, bunyi kuku dengan kaca, something like that lah. Lebih kurang macam tu. Di rumah dia tu ada beberapa perkara yang berlaku, tapi macam aku abaikan je. Sebab kawan aku ni pun ada cakap dekat kawasan rumah dia tu memang something wrong. Tapi benda tu macam biasa je lah, kita anggap bunyi-bunyi tu gangguan biasa-biasa. So ada satu ketika tu, kawan aku punya mak ni dia ajak jalan-jalan lah, nak pergi ke area Melaka ni. Tapi kita orang tak pergi pun dekat bahagian yang fine tu. Kita pergi makan, lepas tu kita pergi pusing-pusing. Kami pergi kat kawasan River Cruise tu, tapi kita tak naik cruise tu, kita lalu je kat tepi-tepi dia tu kan boleh jalan. Jadi cerita yang berlaku di kedai makan masa tu, kedai makan ni tak nak cerita lah kat mana, makan asam pedas masa tu. Lepas tu ada satu ketika tu aku nak pergi tandas tau. Jadi aku pergilah ke tandas dia. Aku pergi seorang-seorang. Tandas dia belah belakang kedai dia. So masa aku masuk tu tak ada apa-apa pun, aku memang tak nampak apa-apa pun, macam clear je. And then masa tu aku tak fikir sebab aku nak tak tahan nak kencing. Aku masuk kencing macam biasa. Tiba-tiba kan aku terdengar macam bunyi macam sah. Lebih kurang macam tu lah. Dia macam, dia gelak tak gelak, tapi dia macam menyanyi pun tapi lebih kurang tu lah. Dia sebut saha, tapi nada dia macam saha macam tu kan. Aku pun tak pasti apa buti-buti, tapi yang aku dengar macam tu lah. Aku tak tahu sebutan dia sebenar apa, cuma aku mampu cakap apa yang dia cakap tu. Aku macam terfikir kenapa saha tu benda apa kan. Jadi aku terdengar bunyi suara macam tu. Aku ingatkan member aku macam musik lah, sebab dia pun pergi tandas juga. Aku tak tahu lah kan, sebab bunyi tu masa aku dah tandas, bunyi tu macam kat luar. Lepas tu bila aku dah settle semua, tandas dia kecil je tau, tandas bercangkung. Tandas bercangkung. Lepas tu depan sikit tu ada cermin kecil, sinki. Sinki dia pun sinki yang simple, buatan sendiri tu. Jadi aku pun dah settle semua, nak basuh tangan. Masa aku nak basuh tangan tu, aku macam ada dia bau macam satu bau bunga tau. Tapi bunga dia tak berapa best sangat bau dia, tapi bau bunga lah. Lepas tu aku pun nak keluar. Masa aku nak keluar tu, tiba-tiba macam ada orang tarik tau. Macam baju aku ni tiba-tiba rasa macam, okay, sekarang kan baju aku tak ada apa-apa kan. Tiba-tiba macam, dia macam ada orang tarik tau. So aku macam terus pandang belakang lah kan. Aku tak nampak apa-apa. Aku macam kena gangguan macam tu. Jadi aku pun terus keluar toilet tu. Aku terus baca doa kat dalam hati. Dan aku keluar jalan. Terus kan pergi kat member aku, macam tak ada apa-apa. Tapi aku macam tak ada berapa minit tu, aku tanya kat member aku, tadi kau pergi tandas Macam mana? Tak ada lah. Macam tu. Sebab lagi pun keadaan dia macam biasa sebab tengah minum air. Macam memang
tak ada apa-apa yang pelik pun pada kejadian tu. Okay, settle je makan, kita orang pun pergilah dekat river cruise tu. Just nak tengok pemandangan. Malam-malam kan memang cantik kan, macam korang boleh tengok. Memang kat situ cantik, boleh jalan-jalan. So mak dia macam ajak jalan-jalan tu macam nak cuci mata. Aku pun dengan kawan aku dengan mak dia sekali lah, kita orang pusing lah sepanjang kat situ. Nampak kedai-kedai lawak apa semua kan. Sepanjang pusing tu adalah beberapa perkara yang aku nampak. Contoh dia, salah satu tu aku nampak pasangan couple ni tau. Diorang duduk dekat atas kerusi. Yang perempuan tu duduk sini, yang lelaki tu duduk sini. Tapi macam ada gap sikit. Dalam hati aku cakap, oh bagusnya jaga penjarakan kan. Maksudnya macam masa tu kan sebab COVID tau. Maksudnya aku terfikir macam, oh bagusnya dia macam tak nak dekat-dekat sebab berdua kat tempat gelap. Aku macam tu lah lebih kurang kan. Lepas tu aku pun jalan. Bila ke depan tu kan, tiba-tiba aku pandang balik, lelaki tu duduk sini. Dekat tengah tu ada seorang perempuan tau, yang macam nampak bentuk jemaah macam perempuan. Sebab apa aku kata macam jemaah? Sebab kepala dia tu dengan dia punya badan tu macam gerak, macam tak selari tau. Faham tak? Macam kepala dia kat sini tapi leher dia dekat sini. Boleh bayangkan tak macam tu? Jadi yang perempuan pasangan dia tu duduk tepi. Betul aku macam terfikir, takkan disebabkan itu diorang tak duduk dekat? Aku tak faham. Yang tu aku memang tak faham. Sebab selalunya orang kata kalau kita berduaan ada yang ketiga kan. Macam syaitan apa ni nak menghasut kita untuk tidak yelah, untuk buat benda-benda tak baik. Macam tu lah lebih kurang kan. Tapi aku tak tahu kenapa yang terjadi tu, diorang macam berpisah. Diorang bukan macam rapat, diorang jadi terpisah. Sebabnya yang tengah tu ada perempuan, yang jemaah perempuan tu. Yang tu pun aku tak dapat jawapan. Sebab macam aku cakap lah, ni bukan bidang aku. So apa yang aku mampu cerita adalah apa yang aku nampak sahaja. Lebih-lebih nak rungkai kefahaman selebihnya aku bukan bidang tu. So aku mampu cerita apa yang aku nampak je. Okay, ke depan lagi aku jalan-jalan adalah 2-3 orang ni. Dia macam mabuk tak silap aku. Aku tengok pada gayanya dengan macam tu kan. Macam tak berapa betul lah. Jadi dekat tepi dia tu ada pokok, apa tu orang panggil? Pokok buluh. Pokok buluh yang jenis berimbun macam tu kan. Lepas tu yang 3 orang kan, 2 orang tu duduk kat situ tu, yang seorang tu duduk dekat pokok buluh tu kan. Dekat dia punya atas macam ni, pokok buluh tu kan panjang ke tinggi macam tu. Dekat atas kepala tu, betul-betul kat atas kepala orang tak betul duduk macam ni kan. Dekat atas kepala dia tu kan ada satu lagi kepala yang macam terjulur macam tu kan. Lepas tu dia punya tangan tu kan, dia main-main rambut orang yang tak betul tu. Macam orang yang mabuk tu lah mungkin. Orang mabuk tu kan macam ni. Jadi kat kepala dia ni ada satu kepala lagi atas tu. Lepas tu capai rambut dia macam tu. And rambut dia bergerak-gerak. Aku tak tahu kalau macam contoh lah, kalau kata aku tak nampak, mungkin aku akan nampak rambut tu macam kena tiup angin kot. Sedangkan ada benda yang tengah turun rambut dia. Itu adalah peristiwa di mana aku nampak yang kat kejadian sepanjang aku jalan kat river cruise tu lah. Jalan kan kat situ kan banyak art. Macam orang lukis-lukis kat dinding-dinding tu kan. Ada satu gambar tu, aku tak ingat, tapi gambar tu lukisan muka orang lah. Aku tak tahu gambar tu ada lagi ke tak. So ada salah satu gambar tu dia hidup tau. Maksudnya hidup, aku katakan ni macam mana? Gambar tu dia macam berkedip mata. Sedangkan tu gambar rupa, macam rupa siapa? Tak ingat lah ya Allah. Rupa tu, tapi gambar tu berkedip mata macam tu. Masya Allah, terkejut jugalah aku kan. Sebab bagi aku, betul lah, aku ni kadang-kadang pelik tau. Yang aku biasa nampak benda-benda macam menakutkan ni, kadang-kadang bila aku dah dewasa aku macam cool lagi. Tapi kadang-kadang benda yang jarang nampak tu yang membuatkan aku terkejut. Itu yang berlaku pada waktu tu. Dan aku jalan lagi ke depan. Cruise tu tengah berpusing tau. Elok dia tengah berpusing tu, okay, orang bising-bising, hai apa semua kan. Kan biasa orang naik benda tu macam hai kita kan, okay. Lepas tu ada satu lagi cruise ni kan, sunyi sepi. Dan orang yang duduk kat dalam tu semua duduk pandang bawah macam ni. Gelap je kawasan cruise tu. Lampu pun tak ada. Memang gelap. So aku macam terlintas dan terfikir, mungkin yang itu bukan cruise sebenar. Sebab dia memang sangat-sangat pelik. Takkan cruise bergerak tanpa lampu? Macam pelik pula kan. Lepas tu pula, takkan juga cruise tu bergerak tanpa ada seorang pun yang pandang kiri kanan. So memang itu adalah jelmaan saja nak membutakan mata-mata aku. Mungkin, aku pun tak pasti. Jadi keadaan kat situ normal macam tu je lah. Aku kena gangguan macam tu sahaja. Sebenarnya kisah aku kat Melaka ni ada banyak. Sebab aku ada pergi juga dengan kawan aku. Kan aku ada cerita yang aku praktikal kat Lumut. Sebelum aku praktikal kat Lumut, sebenarnya aku ada searching tempat praktikal dekat Melaka tau. Tapi ada beberapa tempat yang aku searching tu macam banyak benda yang tak best, membuatkan aku tak prefer untuk praktikal kat Melaka. Lepas tu ada juga peristiwa aku pergi bercuti dengan kawan aku. Yang aku pergi bercuti dengan kawan aku ni ada gambar. Cuma aku tak pasti kalau korang boleh tengok ataupun tidak. Okay, untuk video kali ni aku hanya mampu cerita sampai di sini saja. Sebab aku buat video petang, nak dekat maghrib. So aku memang kejar masa. Kalau korang tengok aku bercerita pun memang laju sangat. Sebab aku memang
Yelah nanti dah maghrib kan. Kenapa aku buat petang? Sebab aku terlalu busy. Dan malam aku macam tak cukup rehat. So kadang aku tertidur. So aku terpaksa buat petang. Since aku free yang tak ada benda nak buat tadi, aku pun rakam video. Okay, so sekarang nak dekat azan. Jadi aku kena stop. Sekejap lagi nak solat maghrib. Sampai di sini saja video aku kali ini. Sekiranya ada salah di dalam pembicaraan aku, ada kata-kata yang menyakitkan hati, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang daripada Allah SWT. Yang buruk-buruk sekali kekurangan itu datang daripada diri aku sendiri. Mohon maaf sekali salah dan silap aku, okay? Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.